Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan Imam, Tuan Milal, Tuan Aziz, sedang hadirin sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi untuk sesi ini. Sebelum saya lupa, hujung bulan hadapan saya minta cuti ya. Ya, bukan saya nak beritahu, tapi ialah dah saya nak pergi umrah pada 20 hari bulan 12 ini. InsyaAllah dah daftar lah. Semoga Tuhan merestui hajat itu. Dan jadi saya beritahu minta cuti lah bulan depan. Dan tolong doakanlah keselamatan saya dan rombongan pergi balik. Ya, pada malam ini tuan-tuan sekalian, kita akan sentuh satu perkara yang berkaitan dengan akidah dan juga akhlak juga. Saya nak tanya satu soalan lah sebelum kita sahkan tajuk itu. Kita tahu sekarang ni kan, kejap ya, orang Islam menghadapi berbagai-bagai problem locally or internationally. Di peringkat lokal atau di peringkat antarabangsa, kita menghadapi berbagai-bagai problem, dan banyak problem-problem itu menjadikan kita ni tersepit lah dalam semua keadaan. Susah kita nak cari apa perkara yang kita lebih cemerlang pada orang lain. Susah betul. Kalau saya tanya satu soalan, mengapa kita jadi demikian? Siapa yang boleh jawab dengan cara yang agak 2-3 perkataan pun boleh lah. Mengapa kita jadi demikian? Kalau kita insaf lah. Agak-agak mengapa kita jadi demikian? Takkan tak tahu kot. Mudah je tu. Iaitu saya membuat rumusan. Ya. Dah ada jawapan saya nak jawab dah, tapi dah bunyi jawapan tadi, silakan. Ya. Ya. Senyap je. Saya membuat rumusan punca jadi demikian kerana orang Islam tidak beramal dengan Islam. Itu bahasa yang menyeluruh lah. Saya akan bagi contoh satu-satu kejap lagi. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, Nabi datang ke dunia sekitar tahun 570 Masihi. Dia jadi Nabi sehingga 630 Hijrah. Dia memerintah lebih kurang 23 tahun sebagai khalifah, sebagai Rasul. 13 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi tidak berbekalkan teknologi. Waktu tu minyak pun tak dijumpai. Padang pasir, gurun Sahara. Tapi dalam beberapa dekad lepas itu, dekad 10 tahun sampailah dalam 2-3 kurun selepas itu, Islam telah menjadi super power of the world. Apa puncanya? Kalau sekarang ni nak jadi super power macam US, macam China tu kena teknologi canggih, ekonomi kuat dan sebagainya. Itu pun masih tidak menjadi betul-betul super. Dia tidak menguasai dunia dengan betul. Hanya dia kuat sajalah, tapi dia tak menguasai keluasan seperti mana yang Islam berkembang. Boleh dikatakan hampir tak sampai separuh pun 1/3 dunia waktu itu. Waktu puncak tamadun kerajaan Abbasiyah ya lah, sebelum jatuhnya Baghdad. Tidak ada teknologi apa, tidak ada kecanggihan ilmu pengetahuan. Tapi apa sebab Islam boleh jadi begitu? Apa senjata utamanya? Saya membuat rumusan. Nabi membawa La ilaha illallah. Nabi membawa wawasan wadah dengan La ilaha illallah. Itulah Nabi telah menjadi conqueror of the world waktu itu.
sehingga dunia berkembang waktu itu menjadi melahirkan satu tamadun baru yang bermula di Madinah. Tamadun manusia menyembah Allah, menolak manusia menyembah manusia, manusia menyembah makhluk, manusia menyembah berbagai-bagai perkara. Ini dimensi baru di dalam sejarah tamadun manusia yang tak pernah berlaku dalam sejarah dunia sebelum itu. Sehingga kalau tuan-tuan tengok bagaimana Michael Hart, dia meletakkan Nabi kita nombor 1. Dia kata tidak ada manusia yang paling berpengaruh di muka bumi ini mengatasi Nabi. Sampai sekarang rekod tu tak boleh dipatahkan. Kalaulah Nabi Muhammad itu pembohong, kata dia lah antara alasannya, tak mungkin 1.8 bilion orang Islam di muka bumi sekarang ni boleh menerima pembohongan Nabi kalau bohong. Bahkan pertambahannya makin pesat. Di Eropah sendiri pun orang Islam makin pesat. Jadi sumber kekuatan sebenarnya yang menjadikan Islam begitu rupa ialah kekuatan la ilaha illallah, kekuatan tauhid yang mengubah minda manusia, mengubah hati manusia, mengubah nurani manusia kepada satu pemikiran dan minda baru yang mengubah tingkah laku mereka, yang mengubah sikap hidup mereka dan mengubah cara mereka hidup di dunia ini. Perubahan yang paling utama ialah daripada manusia tunduk sama manusia, manusia menyembah sama-sama manusia seperti zaman Firaun, manusia menyembah batu, manusia menyembah patung, manusia menyembah pokok, manusia menyembah makhluk-makhluk halus, menolak semua itu kepada manusia hanya menyembah Allah yang satu. Moto ini dipegang 100% pada zaman Nabi, bukan 95%. 100% pengikut-pengikut Nabi, terutama zaman sahabat, diikuti dengan zaman tabi'in, pengikut pada sahabat. Lepas tu tabi'in, terutama 3 abad hijrah yang pertama tu, 300 tahun yang awal itu dipanggil zaman salaf. Ya tak? Sisi sejarah ketulinan Islam yang tegak di atas tauhid la ilaha illallah ini telah menjadikan satu dimensi baru di dalam tamadun manusia. Bermakna dengan kesimpulannya, bangunnya Islam yang dibuat oleh Nabi kerana mereka telah berjaya menegakkan kalimah ini lahir batin, lagi kuat pegangan kepada tauhid ini, bertambah kuat orang Islam dan bertahan sampai 700 atau 800 tahun. Dan bermula jatuhnya orang Islam satu demi satu sampai sekarang kerana pegangan kepada ini makin lemah, terutama di zaman puncak tamadun Abbasiyah yang mula ada penyelewengan, ada penindasan, ada perebutan kuasa, ada pecat memecat. Maka mulalah mundur, mula terhakis sampai keadaan sekarang. Jadi saya akan tengok benda ni secara satu persatu. Itu saya bagi secara global view tentang fenomena orang Islam. Bahasa saya tadi kalau tanya oleh tajuk apa ialah lemahnya orang Islam sekarang kerana kita tidak berpegang dengan Islam sepenuhnya, tidak menegakkan tuntutan tauhid dengan sepenuhnya. Kita tidak betul-betul berada di atas tuntutan syahadah dengan sepenuhnya. Itu rumusannya. Tuan-tuan sekalian, contoh yang pertama Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Sesiapa yang menolak taghut dan beriman dengan Allah sahaja, sesungguhnya dia telah berpegang di atas satu pegangan yang amat kuat yang tak mungkin bercerai-berai lagi dah. Tuan-tuan boleh tanya, sejauh mana orang Islam sekarang berpegang dengan ayat ini? Dia kata setiapa yang berpegang hanya beriman dengan Allah sahaja, menolak segala perkara yang berbentuk taghut. Saya dah urai banyak kali apa dia taghut ya. Tak perlu saya urai malam ini sebab nak jaga masa. Sesungguhnya pegangan itu pegangan yang cukup teguh, yang tidak mungkin bercerai-berai lagi dah.
Jadi kalau kita bercerai-berai, bermakna kita tidak pegang sepenuhnya, iaitu menolak taghut, beriman dengan Allah. Tuan-tuan boleh jawab sendiri sejauh mana komitmen orang Islam sekarang tentang pegangan kepada Islam. Saya tak nak urai panjang-panjang sebab banyak poin lagi. Cukup saya memberi satu fakta yang macam itu. Mengapa jadi demikian? Kerana orang Islam mengaku beriman. Mengaku beriman tetapi mereka tidak praktiskan apa pengakuan dia. Ayat yang berkaitan ialah ayat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Adakah engkau tidak melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mendakwa yang mereka itu telah beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau, wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum engkau, iaitu kepada nabi-nabi sebelum ini. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, tetapi mereka masih nak merujuk kepada taghut. Mengaku beriman dengan nabi, beriman dengan para rasul sebelum ini, tetapi banyak urusan hidup mereka masih merujuk kepada taghut. Itu yang sedang berlaku sekarang. Tuan-tuan tengok berapa peratus daripada kehidupan orang Islam sekarang ni yang merujuk kepada Islam. Saya rasa yang merujuk kepada Islam tu mungkin solat, kahwin. Kahwin pun banyak juga solat, banyak juga putar balik. Solat tu mungkinlah, sebab tu didetailkan solat. Yang lain-lain, berapa peratus orang Islam merujuk kepada Islam, menolak taghut. Tuan-tuan boleh tanya sendiri. Sistem apa yang kita ikut sekarang? Jual beli apa yang kita ikut sekarang? Amalan politik apa yang kita ikut sekarang? Kesemua perkara. Keadilan apa yang kita pakai sekarang? Jadi mengaku beriman tetapi masih merujuk kepada taghut. Taghut itu ialah segala perkara yang berlawanan dengan Islam. Wa qad umiru an yakfuru bih, sedangkan orang Islam yang macam ini telah diarahkan, telah diperintahkan oleh Allah untuk menolak benda itu semua. Sebab dengan tauhid kita semestinya menolak segala yang taghut. Wa yuridu syaitan an yudhillahum dalalan mubina, dalalan ba'ida. Maka syaitanlah yang menghendaki mereka, nak menyesatkan mereka dengan pegangan macam ini. Mengaku beriman tapi masih merujuk berbagai-bagai perkara dalam hidup kepada taghut. Maka syaitanlah yang menggoda orang Islam boleh jadi macam itu. Sekarang ni betapa banyak orang mempertahankan idea-idea taghut. Dah jelas dah difatwakan sebagai benda tu salah, tapi masih mempertahankan dengan berbagai-bagai alasan. Fatwa telah dikeluarkan berbagai-bagai pegangan, berbagai-bagai ism. Tuan-tuan dah tahu, tetapi masih berpegang dengan pegangan yang macam itu. Tuan-tuan tengok sendiri. Jadi itu saya nak cepat-cepat ni. Itu yang kedua. Sikap mereka ini Tuhan tegaskan lagi dalam ayat yang berikutnya, surah An-Nisa 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada orang yang macam itu, iaitu yang mengaku tetapi masih merujuk kepada taghut, tuan-tuan marilah kita kembali kepada apa yang Allah telah turunkan. Mari kita kembali kepada apa yang Allah turunkan. Mari kembali kepada Islam yang tulen, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan rujuk kepada taghut lagi dah, itu maknanya. Wa ila rasul, dan apa yang Rasul bawa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, maka engkau nampak Muhammad, orang-orang yang munafik macam ni akan terus menentang kau dengan berbagai-bagai penentangan. Sikap orang munafik itu zaman Nabi. Zaman sekarang pun orang munafik banyak. Tak payah kita sebutlah tanda munafik 3 tempat, kita tak ulas dalam majlis ini. Antaranya bercakap bohong, bertengkar habis-habisan, janji tidak boleh pakai. Apa lagi? Itu 3 atau 4. Kemudian selanjutnya tuan-tuan sekalian, akibat daripada sikap yang macam ini, Tuhan telah bagi amaran. Kita menanggung sengsara akibat daripada sikap kita sendiri yang mengenepikan Islam walaupun kita bersyahadah. Kita mengenepikan Islam dalam sebahagian besar daripada kehidupan kita, maka kita tangguh kesengsaraan itu sekarang. Firman Tuhan, saya bukan cakap ini hanya untuk sedap. Firman Tuhan, tuan-tuan tengok, rujuk surah Taha ayat 124.
wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati aku, mana berpaling daripada mengingati aku maknanya berpaling daripada tak ikut Al-Quran, tak ikut Rasul, tu maknanya, maka baginya kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kesengsaraan. Tuhan sebut dengan direct, dia akan mengalami kehidupan yang sengsara. Mana kehidupan yang sengsara ni ialah di dunia. Sebab tu dia kata kehidupan yang sengsara, ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kelak kami bangkitkan orang macam itu dengan keadaan buta. Ayat yang cukup strict, yang cukup, yang tidak boleh kita nak petikai lagi-lagi dah. Kita sedang menanggung penderitaan satu demi satu akibat daripada kita menyisihkan nilai-nilai hidup Islam dalam hidup kita. Kelihatan Islam hanya di surau, di masjid, tapi di luar daripada itu tak begitu nampak keislamannya. Secara yang lahir, secara yang tak begitu lahir. Saya akan sebut kejap lagi contoh-contoh yang berkaitan. Saya tak nak mendahului nota ini. Yang keempatnya, satu persatu saya bawa ini, kerana kita tidak berpegang dengan agama Allah, yang mana berpegang kepada agama inilah yang boleh menjamin kepaduan kita, tapi kita tidak berpegang sepenuhnya. Perpecahan berlaku di sana sini. Kalau tuan-tuan tengok, saya nak baca ayat ni dulu sebelum saya nak bagi contoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, surah Ali Imran 103. Hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah, maksudnya dengan agama Allah Islam, kesemuanya, kesemua kamu, bukan orang tertentu je. Wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kamu. Iz kuntum a'daan, jikalau kamu telah berpecah belah sebelum Islam ini, orang waktu itu sebelum kedatangan Islam, orang Arab berpecah belah. Terus perebutan unta sampai bergaduh sampai 100 tahun, unta ke kuda ke gitulah. Fa'allafa baina qulubikum, tapi Allah telah mendamaikan hati-hati kamu, iaitu dengan kerana mereka menjadi Islam, jadi saudara, hilang semua pergaduhan. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, maka kamu jadilah nikmat Allah yang kamu dapat lepas itu kemajuan Madinah itu, semua bersaudara, terutama persaudaraan antara orang Muhajirin dengan Ansar, macam adik-beradik. Isteri dua cerai satu bagi kepada kawan dia datang daripada Mekah. Tanah sebidang dibagi dua. Mana ada orang sekarang nak buat macam itu? Itu yang Nabi terapkan, maka kekuatan datang daripada situ. Kita sekarang ni perbezaan politik, perbezaan ideologi, sampai tak bertegur, kenuri pun pulau dan sebagainya. Pergi ke masjid pun ialah gitu-gitu je lah. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kamu pada zaman dulu, Tuhan kata kepada orang yang belum, waktu itu belum Islam, kamu telah berada di hampir kepada jurang neraka kerana kamu syirik dan sebagainya. Fa anqadhakum minha, tapi Allah telah menyelamatkan kamu dengan mengislamkan kamu, iaitu orang Madinah, Ansar banyak menjadi Islam, kemudian orang Mekah yang pergi Muhajirin. Begitulah Tuhan kata, Tuhan telah menjadikan kamu berdamai, maka kamu selamat daripada angkara masuk neraka dan juga perpecahan ini. Daripada ayat ini tuan-tuan sekalian, sejauh mana orang Islam sekarang ni berpegang dengan Islam untuk perdamaian ini, sejauh mana mereka telah menjadikan berpegang dengan tali Allah ni alat untuk memupuk persaudaraan Islam. Kita ceramah aja orang Islam bersaudara, tapi sejauh mana kita wujudkan dan kita merealisasikan persaudaraan di atas kehendak ayat ini? Tak berlaku. Sebab tu saya buat 4 ni. Yang menanggungnya adalah orang Islam sendiri, yang berlaku banyak pun di kalangan orang Islam juga. Kemudian selanjutnya, bercakaran sesama sendiri. Maka akibat daripada bercakaran itu, pertengkaran, maki hamun tak kira lagi lah tuan-tuan tengok. Setiap kali musim pilihan raya atau saya sebut dengan direct, tuan-tuan tengok maki hamun yang keluar. Saya kadang-kadang tengok maki hamun sesama Islam,
lebih teruk lagi berbanding maki hamun orang bukan Islam. Tak tahulah kalau statement saya tak betul, berdasar kepada ialah secara umum dalam viral di dalam suatu abar itu. Maki hamun sesama kita amat teruk. Yang kita mengaku Islam saudara, tak boleh maki kawan, tak boleh cakap benda tak elok, tetapi siapa yang berlaku? Sampai pada peringkat ada penceramah mengatakan dalam politik boleh bermaki hamun. Ya tak? Ada yang sampai kata macam itu. Saya nak baca ayat ini. Surah Al-Anfal ayat 46. Wa ati'u Allah wa rasulahu. Hendaklah kamu semua taatkan Allah dan Rasulnya. Taat mana patuh, tunduk. Wala tanaza'u, jangan bercakaran sesama kamu. Jangan berselisih sesama kamu. Kalau kamu buat begitu, fatafsyalu, pasti kamu gagal, kamu tewas. Fa terfa ijabiyah. Kalau kamu buat begini, jadi begini. Mana kalau kamu berpecah belah, kamu bergaduh sama-sama kamu kecewa, kamu gagal. Itu dah Tuhan sebut. Kalau kita nak kata, oh tak apa orang Islam Tuhan tolong bila masa pun, ayat ini kena tengok konteks. Banyak orang guna ayat, oh Tuhan tolong kita. Macam awal Covid dululah. Covid tak boleh masuk masjid. Tapi ada berita saya dengar kata Covid melalui kluster masjid surau banyak, tapi sengaja tak dihebohkan. Ya tak? Jadi pegangan-pegangan agama yang agak macam ini, dengan tidak bergantung pada sebab akibat. Oh Tuhan tolong kita walaupun kita berpecah belah. Oh Tuhan menjadikan kita ni bersaudara walaupun kita maki hamun. Ini tak, hukum akal pun tak terima, hukum syarak pun tak diterima. Tapi kita buat. Jangan kamu bercakaran sesama kamu, pasti kamu gagal. Wa tadhhabari hukum, tambah lagi, dan segala kekuatan yang sedikit sebanyak ada pada kamu hilang semuanya. Memang kita sedang hilang. Berbagai-bagai peruntukan dalam perlembagaan yang menjamin orang Melayu, tuan-tuan tengok, makin hakiskah makin bertambah kuat. Tuan-tuan nilai sendiri. Ya tak? Makin terhakiskah makin bertambah kuat. Provision tu ada, artikel tu tak dipotong, tetapi tuan-tuan tengok apa yang boleh buat dengan peruntukan tu. 12% tanah liat Melayu bila boleh ambil balik? Kedudukan bahasa Melayu bertambah kuat, bertambah lemah. Institusi raja yang paling dijulang, tuan-tuan tengok, diperkotak-katikkan. Kita sedih. Agama Islam lebih lagi lah. Jadi perlembagaan tak diubah sepatah pun, tetapi pelindungan yang kita harap daripada perlembagaan kita tak dapat, kerana akibat kita berpecah belah. Akibat daripada situ, segala kekuatan yang ada pada kamu hilang. Wasbiru, maka dengan sebab itu hendaklah kamu bersabar. Bersabar mana kita kena bertahanlah. Janganlah melampaui. Kalau politik pun janganlah maki hamun, sekadar yang mana sabar aja. Itu maksudnya. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah hanya menolong orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita tak sabar, melepaskan perasaan melalui perbezaan politik, perbezaan pendapat, bahkan di kalangan ustaz-ustaz berbeza pendapat sampai keluar bermacam-macam. Jadi Tuhan sebut dia hanya bersama dengan orang yang sabar. Surah Al-Anfal ayat 46 yang saya sebut tu. Kemudian kita nak letak di mana ni hadis ini yang menguatkan hujah tadi. Hadis ini riwayat Muslim, Bukhari dan Tirmizi, yang selalu ulama sebut. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Perbandingan orang mukmin sesama mereka dari segi kasih sayang, dari segi kasihan belas, dari segi hubungan yang baik, hati yang lemah lembut. Mereka berlemah lembut sesama mereka. Perbandingannya masalah jasadi, seperti satu badan. Satu badan, idza ishtaka minhu udwun, apabila satu anggota daripada badan itu sakit, tada'a lahu sairul jasadi bistahari wal humma, maka anggota-anggota lain juga turut sakit. Hadis ini popular, bermakna satu anggota sakit, anggota lain turut sakit. Gigi sakit sebatang, semua tak boleh tidur malam. Bukan setakat dia tak boleh tidur, anak isterinya pun tak boleh tempat tidur sama, dia nak bertempik. Yalah, begitu perbandingan orang Islam sepatutnya, sensitiviti sesama Islam. Tapi yang berlaku sekarang, nafsi-nafsi, engkau-engkau lah, aku-aku lah. Tuan-tuan tengok.
Begitu juga hadis Abu Hurairah yang terkenal juga, Nabi berkata, la tahasadu, jangan kamu hasad dengki, wala tanajashu, jangan saling mempelekeh-lekehkan ataupun merendahkan orang lain, wala tabaghadu, jangan bekeng sangat, jangan marah sangat, wala tadabaru, jangan duk mengendap-endap kelemahan orang lain, wala yabi' ba'dukum ala ba'd, jangan potong trip kawan. Apabila orang tu dah offer nak jual beli, kita pergi potong trip secara jalan yang illegal. Banyak ni kita kata dah buat MOU, dah orang lain datang potong trip. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kamu menjadi hamba Allah yang bersaudara. Kamu sini ialah orang Islam. Al muslimu akhul muslimi, orang Islam ialah saudara seagama dengan orang Islam yang lain. La yazlimuhu, jangan dia menzalimi saudaranya. Wala yakhdhuluhu, jangan menghina saudaranya. Wala yuhqiruhu, jangan mempelekehkan saudaranya. At-taqwa hahuna, ditanya kepada Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, dia ulang 3 kali, menggambarkan nak menghindarkan benda itu semua ialah orang yang bertakwa saja. Sebab tu ciri bertakwa, saya bagi kuliah khas di tempat saya, ialah sejauh mana kemampuan kita menjaga hati kita daripada berbagai perkara yang buruk, sifat-sifat yang buruk, niat-niat yang tak elok, dan benda tu diterjemahkan dengan tingkah laku lahiriah. Sebab itu ciri yang terpenting dalam iman ialah ciri takwa. Iman kita percaya dengan hati, bukti dengan perbuatan. Tapi menghayati mesej ini, orang yang bertakwa yang mampu. Kemudian tuan-tuan sekalian lagi, satu lagi sikap yang berlaku di kalangan orang Islam. Kita mengamalkan Al-Quran macam mana? Kebanyakan Al-Quran hanya menjadi bahan bacaan untuk nak habis beberapa kali, nak khatam dan sebagainya. Yang tadabbur Al-Quran yang elok, saya tak tahu peratusnya berapa. Nak mengimplementasi kandungannya, lagi-lagi sukar di peringkat individu, sukar di peringkat masyarakat. Bahkan yang paling menyedihkan, tempat yang kita rasa suka, kita beramal penuh dengan Al-Quran. Tempat yang kita rasa tak begitu selari dengan kehendak kita, didiam-diamkan. Saya bagi contoh yang jelas lah. Yang digambar-gambarkan sekarang ialah mengenai tauhid, mengenai ayat-ayat nikah kahwin, mengenai hubungan sosial. Yalah, betul. Tapi ayat-ayat mengenai jenayah, ayat mengenai potong tangan, ayat mengenai rejam, ayat mengenai hudud lah kita katakan, penceramah tak nak sembang benda tu dan tak nak bincang benda tu, bahkan tak jadi tajuk ceramah pun, dan khutbah pun saya tak tahu, saya tak dengar lagi lah. Jadi sikap memilih apa yang kita suka kita beramal, apa yang kita tak suka kita ketepikan walaupun benda itu penting. Sikap ini dimurkai oleh Allah. Firman Tuhan Al-Baqarah 85. Walaupun ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani, kerana mereka meminda Bible mereka dan juga Injil mereka, tempat yang mereka tak suka mereka ketepikan, ada tempat yang mereka pindah pula lagi. Firman Tuhan Al-Baqarah 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab, apakah kamu beriman dengan sebahagian saja daripada kitab ini? Kitab itu adalah kitab Bible dan Injil. Tetapi Tuhan turunkan dalam Al-Quran menunjukkan jangan kita buat gitu kepada Al-Quran. Itu maknanya, bukan saja-saja Tuhan bawa, bermakna jangan kamu bertindak kepada Al-Quran seperti itu. Adakah kamu beriman dengan sebahagian daripada kitab dan kamu menolak sebahagian yang lain? Itu saya katakan tadi. Fama jazaa'u may yaf'al dzalika minkum, tidak ada ganjaran, tidak ada balasan orang yang buat macam itu, illa khizyun fil hayatid dunya, melainkan di dunia mereka hina. Allahu akbar. Sikap buat macam itu, pilih yang suka kita amalkan, yang kita tak suka kita abaikan, di dunia pun mendapat kehinaan. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab, di hari akhirat orang yang buat begitu akan ditolak kepada azab yang amat dahsyat. Wallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sekali-kali tidak lalai tentang apa yang kamu buat.
Cuba kita revise balik dan cuba kita review balik, cuba kita muhasabah balik sikap kita tentang amaran Tuhan ini. Memang kita tahu banyak benda tak boleh buat ikut kehendak Al-Quran, terlalu banyak benda tak boleh buat, tapi sejauh mana kita berusaha untuk melaksanakan itu juga. Tak ada usaha ke arah itu pun. Bahkan sebarang cadangan sikit sebanyak yang berbau Islam akan ditolak mentah-mentah oleh orang Islam sendiri. Lebih-lebih lagi kalau cadangan itu berbau politik, lagi-lagi cepat ditolak walaupun selari dengan cadangan agama. Sebab itu kadang-kadang handicap jugalah apabila benda ini menjadi sebahagian pada agenda politik, menyebabkan orang daripada politik yang berlainan menolak walaupun benda itu selari dengan Islam. Ya tak? Itu yang saya rasa sedih lah. Politik yang berparti yang menjadikan Islam sebagai trust, tetapi apabila orang Islam bukan daripada parti berkenaan, dia menolak walaupun benda itu selari dengan Islam. Itu yang saya nampak lah. Menolak secara halus lah, tak dia kata dia tak setuju, tetapi tak mendapat sambutan, tak dapat sokongan. Kemudian firman Tuhan lagi dengan memilih-milih macam ini. Tuhan sebut dalam surah Al-Ahzab 36. Tuhan telah anjurkan satu perkara, dia tak setuju, dia pilih yang lain. Tapi dia pilih yang lain, dia gunakan taktik yang seni. Firman Tuhan saya nak baca ni. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidaklah seorang mukmin tu sama ada lelaki atau perempuan yang dianggap betul-betul mukmin apabila Allah telah memutuskan sesuatu dan Rasul memutuskan sesuatu untuknya, an yakuna lahumul khiyaratu, untuk mereka memilih-milih yang lain yang luar daripada Islam. Tuhan dah kata begini, oh dia tak apa setuju, dia tolak yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang mendahaka Allah, maknanya dengan buat sikap demikian, memilih-milih yang lain yang bukan Islam anjurkan dan mendahaka Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sesungguhnya orang itu sesatnya. Contohnya begini tuan-tuan sekalian, banyak dalam program-program sosial yang nak dibuat Islam, apabila dianjurkan katalah nak buat penyumpaan sokan ke apa benda yang kita nampak pada lahirnya seolah-olahnya benda tu taklah kena mengenal dengan direct dengan Islam sangat, orang kata gitu, tapi semua benda ni terlibat dengan Islam, tidak ada benda yang terlepas daripada Islam, tapi ada orang kata gitu. Tiba-tiba apabila ada orang mencadangkan kalau kita dah nak buat sokan begitu, kita harapkan semua yang pergi bersokan tu tutuplah aurat, kata yang buat cadangan tu ustaz, ya tak? Kemudian janganlah bercampur lelaki perempuan kalau boleh. Jadi pengerusi itu kadang-kadang bukan daripada kalangan kuat agama, kita katakanlah, bukan ustaz lah. Dia tak tolak, tapi dia kata cadangan ustaz tu bagus tu, tapi kita tengoklah kalau benda ni boleh buat tu tak boleh buat, sejauh mana orang terima tak terima. Dia buat gitu. Kalau yang berani mentah-mentah dia kata, ini ustaz ni bukan melibatkan agama, apa ni kita sokan ni, nak terlibat-terlibat orang-orang ni, aku di masjid surau boleh lah, ini isokan, apa yang kita nak ambil kisah sangat benda gitu. Sikap-sikap macam ni tuan-tuan sekalian, tolak agama secara berlapik, tolak agama dengan bahasa tetapi, tolak agama dengan secara yang apologetik, tapi nawaitunya ialah tak nak menerima apa-apa saranan yang berbau Islam. Dengan sebab itu tepat seperti firman Tuhan ini, tidak dianggap mukmin yang tulen kalau macam itu. Apabila Allah dan Rasulnya menganjurkan sesuatu tapi mereka memilih yang lain, dan sikap macam itu sikap derhaka kepada Allah, dan itu banyak berlaku dalam masyarakat kita. Anjuran-anjuran, cadangan-cadangan yang berbau macam ini kalau tak disukai oleh pengurusi-pengurusi dalam meeting tu misalnya, dia akan tolak, dia akan kata tapi nanti kita tengoklah kalau ada cadangan lain yang lebih baik. Seolah-olahnya cadangan lain yang lebih baik itu cadangan yang menolak yang ini. Jadi yang lain yang bukan Islam itu lebih baik daripada yang berbau Islam ni. Itu yang jadi. Minta maaf, saya cuba beranikan diri cakap hal ini. Saya cakap di satu masjid yang nampak dia orang kata itu kupasan yang boleh. Tapi walaupun ini bukan kita tuju pada orang tertentu ataupun situasi tertentu, tapi sikap orang Islam sekarang ini di peringkat dunia ataupun di peringkat negara kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, kadang-kadang ini
berbau politik lah orang kata, tapi bukan segi politiknya. Kadang-kadang kita nak ambil perdamaian dengan masyarakat berbilang kaum ini. Islam bukan menolak, tetapi kadang-kadang kita terlalu nak menjaga kaum lain sampai kita mengabaikan kaum sendiri dengan perkara-perkara tertentu. Saya tak naklah benda dia terlalu direct. Dengan menolak orang Islam, kadang-kadang kerana kita nak bagi keutamaan kepada orang lain, benda ini bercanggah dengan firman Tuhan. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan boleh tengok surah An-Nisa ayat 139. Allazina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang memilih orang bukan Islam sebagai teman, rakan, kawan, kepercayaan atau pemimpin dengan menolak orang mukmin. Ayabtaguna indahumul izzah. Adakah orang yang buat begitu dia mengharapkan kelebihan dengan dia mengutamakan orang bukan Islam? Tuhan tanya. Fa innal izzata lillahi jami'ah. Ingat, sesungguhnya kelebihan kemuliaan itu bukan milik manusia tapi milik Allah semuanya. Tapi ada orang begitu. Dia kata kalau harap orang Islam tak boleh jadi, aku lebih percaya pada non-Muslim lagi, perkara tertentu. Secara individu mungkin betul tuan-tuan sekalian, saya pun tak tolak. Ada yang bukan Islam lebih baik daripada orang Islam pada segi individu. Tapi jangan tolak atas nama orang Islam diketepikan, orang bukan Islam diutamakan dengan kerana sentimen benda begini. Secara individu tu mungkin ada juga keadaan-keadaan yang boleh kita terima. Saya cuba berhati-hati ini untuk mengeluarkan statement ni dalam negeri kita ni. Saya dah fikir dah. Tapi apa yang berlaku sekarang ni, itu yang berlaku. Kalau kerana rasuah, ketepikan bangsa sendiri, orang lain dapat. Tuan-tuan tengok dalam senarai viral bagaimana harta Rizab Melayu yang tergadai. Tuan-tuan tengok, sedih kita tengok benda-benda gitu. Kadang tanah tu telah diperuntukkan untuk buat masjid, tapi akhir-akhirnya dengan main-main itu telah pergi kepada, ini banyak berlaku. Itu jelas benda ini bercanggah dengan ayat ini. Jadi setakat kita nak tunjulkan kehebatan kita melalui kita datangkan masjid surau, tetapi benda yang menjadi asas survival kita abaikan dengan menepikan agama, itu yang menyedihkan. Kita boleh berbuat demikian, iaitu kita boleh memberi keutamaan kepada orang bukan Islam. Kalau negeri yang orang Islam minoriti, orang Islam yang terpaksa tunduk kepada kekuatan bukan Islam, seperti pejuang-pejuang di negeri-negeri yang orang Islam tertekan, boleh kita mengutamakan mereka demi untuk survival kita, boleh. Tuhan sebut dalam surah Ali Imran 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Macam tadi juga, jangan orang mukmin memilih orang bukan Islam sebagai orang kepercayaan atau pemimpin atau sebagainya dengan menolak orang Islam. Wa may yaf'al zalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa yang buat demikian, Allah tidak bertanggungjawab, Allah tidak mempedulikan sikap itu. Illa an tattaqu minhum tuqah. Melainkan kalau dia perlu kepada sesuatu siasat politik, dia perlu berbuat demikian. Misalnya kata orang Islam yang minoriti, dia terpaksalah sokong. Itu memang kita macam di US baru ini. Orang Islam nak pilih siapa? Mana ada pemimpin Islam? Maka dia rasa dia pilih Biden lebih baik daripada dia pilih Trump. Saya sebut peringkat antarabangsa lah. Sebab nampak rekod pada kalangan orang kulit hitam dan orang Islam di Eropah tu, di US tu, lazimnya Demokrat tu agak lebih favor sikit berbanding dengan Republican kepada orang Islam. Itu rekod dia. Sebab itu keyakinan orang Islam lebih kepada Demokrat. Jadi itu sikit banyak macam tu. Itu dimaksudkan ayat ini dibolehkan. Nanti tokoh Islam baru naik, susahlah negeri macam itu. Itu lagi contoh. Kemudian orang Islam juga sikap mengkhianati sesama sendiri. Dah masuk isyarah? Belum? Sikap mengkhianati sesama sendiri ini berlaku cukup banyak sesama Islam. Mengkhianati sama sendiri ini luas bahasanya. Saya baca ayat ni dulu ya. Atau nak bagi azan dulu?
inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khaimina wa la takun lil khainina khasima. Surah An-Nisa ayat 105. Saya baca ya terjemahan ni, saya ambil terjemahan direct ni. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu wahai Muhammad, yang membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah. Mana ni kepada manusia, termasuk Islam dan bukan Islam. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah, kerana kamu membela orang-orang yang berkhianat. Sekarang kalau kita tengok bagaimana dengan kerana penyelewengan rasuah orang Islam, pagar makan padi, orang Islam yang menjadi musuh pada orang Islam, bahkan dibuat senarai. Kalau kita tengok banyak perkara-perkara yang menyentuh survival orang Islam itu diakibatkan oleh orang Islam sendiri. Jadi ayat itu maknanya kita mengkhianati sesama bangsa sendiri. Kalau kita sebut direct, kita mengkhianati sesama Islam. Itu berlaku dengan jelas. Belum masuk. Ada lagi? Seminit. nak kerja. Dah bunyi dah. Kita bagi ruang kepada azan kejap ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Saya sambung sikit lagi dua poin lagi. Selanjutnya saya nak baca satu ayat yang cukup penting dalam hal survival umat Islam ni. Ayat ini telah ditafsirkan oleh Syed Qutb dalam tafsirnya yang terkenal, Syed Qutb bin Syahid. Dia satu ayat tapi dia tafsir dalam 45 halaman. Surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang mukmin yang betul-betul beriman itu ialah mereka yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Betul-betul beriman. Summalam yartabu, dan mereka tak ragu-ragu lagi dah. Jadi beriman dengan yakin ni, bukan beriman macam daun lalang tu. Beriman yang sanggup buat apa? Ni saya nak baca ni. Mereka tak ragu-ragu lagi dah. Dia yakin penuh. Iaitu apa dia? Macam mana buktinya? Wajahadu bi amwalihim. Dia sanggup berjihad dengan harta bendanya. Sebab itu para sahabat, walaupun ada yang kaya raya, tapi apabila mereka meninggal tidak ada apa tinggalannya. Termasuklah pejuang-pejuang Islam di tempat-tempat tertentu dapat sokongan daripada jutawan-jutawan dunia yang kita tahu, walaupun di segi undang-undang dunia dianggap illegal. Bantuan kepada Chechen, bantuan kepada pejuang Palestin ni tak ada yang melalui illegal proses, tapi illegal tak illegal tu manusia yang tafsirkan, terutamanya oleh kuasa barat. Bantuan kepada Islam sepanjang masa illegal je. Mereka sanggup berjihad dengan harta bendanya sampai berjuta bantuan itu, dan kalau perlu dengan badan dan nyawanya. Itu sanggup mati syahid. Klimaknya sampai sanggup mati syahid. Klimaknya cakap tenaga mungkin sanggup jadi buat bantuan tenaga, tapi sanggup sampai kepada mati syahid. Sebab itu dalam pejuang-pejuang Islam, kalau tuan-tuan tengok mereka berjaya, dia pergi ke medan perang, dia dua je niat dia, emma mati, emma menang. Tak ada emma nak undur balik kalah. Itu prinsip perjuangan para syuhada zaman dulu. Ini terbukti tuan-tuan tengok dalam peperangan Nabi, 13 peperangan menang 12 kali atau 11. Jumlahnya kebanyakannya sikit, tapi mengatasi askar yang banyak orang lain. Sebab senjatanya apa dia? Bukan teknologi canggih, bukan rifle, bukan senjata nuklear, tetapi senjatanya iman. Sanggup mati daripada nak kalah lagi. Kalau tidak, menang terus. Bagaimana Tariq bin Ziyad menawan Spain apabila askar Islam menyeberangi Selat Gibraltar daripada Morocco. Dia bakar semua kapal-kapal itu. Tariq bin Ziyad dalam pemerintahan, saya tak ingat pemerintahan siapa dia. Apabila askar dia komplain pada dia, mengapa dia bakar kapal-kapal itu semua, dia kata kalau kapal tu dah ada tunggu di laut, kamu bukan nak berani pergi perang, kamu duk cadang nak balik kalau kamu tak sanggup. Tapi bila dah kapal tak ada, kamu naik di atas darat itu, emma menang tawan Spain atau emma mati. 4 hari 4 malam saja kalau tak silap saya, mereka menawan seluruh Spain. Jadi kekuatan apa tu? Keberanian yang berteraskan tauhid, akidah. Sanggup berjihad dengan harta benda dan nyawa mereka pada jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, dan orang-orang ini yang benar-benar mengotarkan tuntutan imannya, membuktikan kebenaran tuntutan iman, bukan setakat di mulut tapi buktikan dengan tingkah laku. Dan penghabisan sekali poin pertama ni, cara ulang balik yang mula tadi. Setiap kali kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sumber kekuatan orang Islam zaman dulu kan. Di penghujungnya, sebelum nak baca doa tu, kita kata apa? Wahya kalimatul haq, inilah kalimah yang paling benar. Alaiha nahya, dengan kalimah ini kami hidup. Wa alaiha namut, dan kami nak mati pun dengan kalimah ini, sama ada mati secara biasa ni atau mati di medan perang syahid. Itu makna dia. Mati biasa macam kita matilah kita dengan penghujung tauhid dengan la ilaha illallah, atau mati dengan keadaan perjuang Islam. Wa biha nub'atsu insyaallah, dan dengan kalimah ini juga kami harap kami dibangkitkan kelak di pada mahsyar, kerana kami berada di atas tuntutan iman ini. Itu bau konten maksud syahadah yang bersumberkan tauhid,
yang menjadi sumber kekuatan utama orang Islam dulu sehingga naik kepada puncak kejayaannya. Apabila pegangan ini mula luntur, maka lunturlah satu demi satu orang Islam seperti mana yang kita sedang alami sekarang. Maaf itu setelah saya membuat observasi, itu rumusan saya. Bukan saya nak tuan-tuan setuju atau tidak, tapi itu rumusan dengan bukti-bukti yang saya buat tadi. Maafkan saya terdapat salah silap secara sini. Saya sengaja buat begini untuk kesedaran kita. Mungkin tak banyak penceramah yang bukan berani atau tidak tapi sanggup nak berkatakan benda-benda yang agak sentimental begini. Tapi saya rasa kerana tujuan baik, ikhlas baik, kita nak letak di mana kita berada di atas tuntutan syahadah ini. Adakah syahadah kita sekadar kita bersolat 5 waktu di masjid, sekadar kita pergi Mekah, sekadar kita kahwin 2, kahwin 3 atau bagaimana? Selagi tuntutan syahadah dalam pengertian yang sempurna itu, yang berteraskan la ilaha illallah tak berlaku, maka sumber kekuatan itu carilah teknologi macam mana pun kita suka nak kembali balik. Kalau tuan-tuan tak percaya, sebagai contohnya, US terpaksa lari balik lepas peperangan Vietnam, kan? Alat teknologi canggih. Apa sebab? Komen-komen daripada askar, dia kata kami pergi bukan jiwa kami pergi, kami kerana kerasan tenaga saja. Biar tak? Bukan kerana dia semangat nak berjuang. Itu contoh jelas. Itu komen-komen dari askar-askar veteran dia. Ya tak? Kita dengar dalam YouTube, dalam viral, dalam history, dan cerita history tu. Bukti lagi sekarang ini bagaimana Taliban dapat menawan semula Afghanistan. Apa teknologi yang Taliban ada? Apa teknologi yang US ada? Ya tak? Apa kekuatan dia? Tuan-tuan jawab sendirilah. Bukan saya nak suruh tiru Taliban, itu soal lain. Tapi kekuatan yang Taliban ada, yang boleh menawan balik seluruh Pakistan, kekuatan yang US ada, yang terpaksa lari balik sampai tak sempat nak bawa balik askar dia di Kabul. Ya tak? Jadi ini kekuatan sebenar. Jadi saya nak menginsafkan sejauh mana kita berada di atas kekuatan ini untuk menjamin kehebatan kita, kegemilangan kita yang pernah dicapai. Bahkan waktu zaman kegemilangan kerajaan Melayu Melaka dulu, tuan-tuan tengok terasnya apa dia. Teras kekuatan agama juga sebagai iman. Semangat kebangsaan permulaan kita timbul dari sekitar tahun 40-an sampai mencapai kemerdekaan. Bermula daripada mana? Pondok-pondok, tutup guru yang berceramah macam ini. Tapi dia ambil alih kemudiannya oleh orang sekular ni kerana nak berunding dengan Ahmad Saleh, nak apa tu terpaksa lah bercampur orang tu semua. Tapi semangat itu timbul daripada siapa? Ya tak? Tapi bila benda tu dia abaikan, diketepikan, kita lupa sejarah ini. Sama sejarah di peringkat dunia yang berlaku di negara-negara Arab, dan di peringkat antarabangsa berlaku di Vietnam dan juga di Afghanistan, dan yang berlaku di tanah air kita sendiri. Sumber kekuatannya apa dia? Maka dengan sebab itu tuan-tuan maafkan saya, dan sekali lagi saya minta ampunan maaf, dan saya bercuti pada bulan depan. Saya pohon restu doa tuan-tuan untuk kejayaan saya pergi balik. Memanglah orang petikai ni COVID tak selesai, tak apa lagi, mengapa ustaz nak pergi? Tapi saya kata nak tunggu COVID nak selesai, takut saya dulu selesai. COVID ini dah menjadi orang kata tak tahu bila dia boleh tamat dengan elok, tak? Apabila dah boleh pergi, kita pun dah cukup syarat-syarat dia, bukan kita nak buat bodoh sebrono gitu, tak? Cukup syarat-syarat, dah cukup duit sikit sebanyak ada, pergilah. Saya kata pada isteri saya, tak boleh pergi tempat lain tak apa, pergi Mekah cukuplah. Sebab saya nostalgia Mekah ni mak saya. Ingat nak pergi Mekah, teringat nak buat umrah untuk mak saya. Itulah yang menjadi runtunan hati. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.